Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini kumpulan kami akan membincangkan satu tajuk berkenaan dengan subjek SCCA 1013 Pengantar Komunikasi. Kumpulan kami terdiri daripada 3 anggota kumpulan, iaitu Encik Muhammad Hanif bin Muhammad Zain, nombor metrik 284066, Cik Farisha Edrina binti Muhammad Khair, nombor metrik 283871, dan saya sendiri Zuriati binti Muhammad, nombor metrik 283932, yang akan dihantar pada tarikh 23 Oktober 2021. Seterusnya, selepas dibincangkan, tajuk kumpulan kami adalah penerangan mengenai bidang komunikasi serta kesan ke atas pencapaian matlamat di dalam organisasi Polis Diraja Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Hanif Muhammad Zain 284066 akan menerangkan mengenai pengenalan kepada organisasi di dalam organisasi Polis Diraja Malaysia. Polis Diraja Malaysia terletak di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ia mempunyai 10 jabatan. Polis Diraja Malaysia mempunyai 4 lapisan pentadbiran, iaitu di peringkat persekutuan, kontijen, daerah dan balai. Tugas PDRM tertakluk di bawah Seksyen 20 dan 21 Akta Polis. Huraian bidang komunikasi yang dipilih. Bidang komunikasi yang dipilih adalah perhubungan awam. Kita dapat lihat di dalam PDRM, ia mempunyai cawangan perhubungan awamnya yang tersendiri, mempunyai 6 unit, sentiasa menjalankan pelbagai program bersama rakyat, dan juga mempunyai moto, iaitu polis dan rakyat berpisah tiada. Huraian di dalam amalan komunikasi ini adalah PDRM memastikan hubungan dua hala dengan pelbagai pihak berada di dalam tahap yang baik dan mudah berkomunikasi. Ia juga mengembangkan komunikasi supaya mempunyai pelbagai medium yang efisien dan boleh diharap. PDRM juga sentiasa menjalankan program yang bersifat mendidik melalui komunikasi perhubungan awam ini supaya rakyat berasa selamat dan dekat dengan Polis Diraja Malaysia. Jadi itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya serahkan kepada ahli kumpulan yang lain. Terima kasih. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kesan amalan komunikasi terhadap pencapaian matlamat organisasi. Beberapa kajian telah dilakukan dan dikatakan komunikasi dalam PDRM adalah sangat membantu dalam segala jenis aspek yang penting, di mana ianya memberi impak yang besar dalam pembangunan sistem organisasi PDRM. Dalam era digital ini, pelbagai jenis komunikasi telah diaplikasikan dalam pembentukan sistem organisasi inilah. Dan juga melalui kajian, ianya menunjukkan bahawa beberapa bentuk-bentuk komunikasi yang digunakan dalam organisasi ini, contohnya seperti kekerapan penggunaannya, bentuk-bentuk komunikasi yang digunakan dalam organisasi ini, kekerapan penggunaannya, bentuk komunikasi yang digunakan dalam menerima dan memberi arahan atau maklumat-maklumat yang penting, kemahiran komunikasi yang digunakan dan yang dimiliki oleh anggota dalam bentuk-bentuk komunikasi di mana ianya memberi kepuasan dalam pekerjaan telah dikenal pasti. Dan secara tidak langsung, komunikasi ini dikatakan sangat berkesan kepada sistem organisasi, bukan sahaja memberi kepuasan kepada sistem organisasi ini, malah memberi kepuasan kepada masyarakat di luar juga, di mana mereka juga bersama-sama membantu membanteras jenayah. Tugas orang awam ataupun masyarakat luar adalah seperti memberi maklumat kepada organisasi PDRM ini, memberi maklumat-maklumat yang penting, memberi maklumat-maklumat yang betul melalui sistem-sistem komunikasi yang telah disediakan, selain daripada menerima maklumat terkini daripada PDRM.
Berikut kita akan lihat beberapa kesan komunikasi terhadap pencapaian maklumat organisasi inilah. Terusnya kita akan lihat kesan yang pertama, iaitu dari segi penyampaian maklumat. Seperti yang sedia maklum, penyampaian maklumat dalam organisasi PDRM ini adalah sangat penting, tidak kira maklumat mengenai dalam maupun luar. Maklumat yang contohnya yang disampaikan oleh orang awam lah. Penyampaian maklumat yang betul dan tepat adalah sangat diperlukan dalam PDRM ini kerana bagi menjalankan dan melancarkan tugas serta arahan yang dijalankan atau yang ingin disampaikan. Dalam era digital ini, pelbagai jenis saluran penyampaian maklumat boleh digunakan seperti surat khabar, laman media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter dan lain-lain. Televisyen, radio dan sebagainya. Dengan adanya kemudahan seperti ini, komunikasi bukan sahaja berhasil dalam pengurusan organisasi PDRM, malah ianya sangat mudah bagi orang awam bagi menyampaikan maklumat kepada PDRM dan menyalurkan maklumat kepada pekerja-pekerja ataupun anggota-anggota, dan seterusnya mudah bagi orang awam juga untuk menerima segala maklumat-maklumat penting yang terkini daripada organisasi inilah. Seterusnya kita lihat yang kedua, komunikasi antara pekerja dan anggota. Komunikasi antara pekerja dan anggota ini dilihat dari segi aspek penyampaian maklumat yang baru dalam memberi arahan ataupun mengeluarkan arahan kepada anggota bawahan. Segala maklumat yang diperolehi adalah sangat penting bagi tindakan yang seterusnya. Oleh itu, bagi pegawai yang menguruskan cawangan masing-masing ataupun bahagian masing-masing, sangat penting untuk mengaplikasikan komunikasi yang berkesan dalam memberi arahan seterusnya kepada anggota bawahannya untuk tindakan seterusnya. Komunikasi yang berkesan sangat penting bagi melancarkan tugas sesuai mengikut bahagian masing-masing dan sekaligus bagi menyelaraskan tugas-tugas yang diberikan. Seterusnya kita lihat yang ketiga, komunikasi kepada orang awam. Kesan dia, apabila komunikasi yang berkesan diaplikasikan dalam PDRM, penyampaian maklumat maupun penerimaan maklumat menjadi lebih kompleks. Ini kerana PDRM dengan masyarakat berpisah tiada sesuai dengan dia punya objektif lah, di mana masyarakat dan PDRM bersama berganding bahu dalam mementeras jenayah. Komunikasi yang berlaku antara masyarakat dan PDRM adalah sangat penting dalam menerima dan menyebarkan maklumat melalui platform media sosial. Ini menjadi sumber perantaraan yang utama dengan masyarakat. Namun ada setengah masyarakat tidak bertanggungjawab telah menyalahgunakan sistem komunikasi yang ada untuk menyebarkan maklumat yang palsu, dan hal ini telah diambil tindakan oleh jabatan-jabatan yang bertanggungjawab lah. Seterusnya yang keempat, komunikasi kepada PDRM. Sistem dia dilihat komunikasi kepada sistem PDRM adalah mempunyai apa yang kita tahu, organisasi PDRM ini adalah mempunyai tanggungjawab yang besar kepada negara. Sudah pasti dekat sini secara tidak langsungnya komunikasi yang berkesan dan komunikasi yang berkesan dan kompleks sangat dititik beratkanlah. Hal ini kerana bagi melancarkan segala jenis tugas, menerima maklumat dan menyebarkan maklumat. Selain itu, organisasi PDRM juga telah mempelbagaikan sistem komunikasi ataupun jenis komunikasi yang digunakan dalam tugas-tugas harian. Hal ini bagi memastikan sistem PDRM sentiasa berjalan lancar melalui sistem komunikasi yang digunakan. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Nur Farisha Adina binti Muhammad Mahir 283871. Saya ingin membentangkan iaitu mengenai bagaimana amalan komunikasi tersebut boleh ditingkatkan lagi untuk organisasi tersebut. Iaitu walaupun dikatakan sebagai sebuah organisasi yang berjaya mengaplikasikan sistem komunikasi yang berkesan, namun kepada sesebuah organisasi yang amat penting dalam menjaga kesejahteraan negara supaya sentiasa dalam keadaan aman dan damai.
Organisasi ini juga tetap merancang beberapa strategi dalam komunikasi bagi meningkatkan lagi organisasi ini. Selain itu, strategi komunikasi yang diwujudkan bukan sahaja bagi kepentingan organisasi PDRM ini, sekaligus untuk kepentingan dan kemudahan masyarakat ataupun orang awam dari segala jenis aspek. Hal ini bagi mewujudkan suasana kerja yang lebih harmoni dan selesa. Di samping juga bagi memudahkan masyarakat dalam memberi dan menerima info-info terbaru. Terdapat beberapa amalan komunikasi yang boleh meningkatkan lagi dalam sistem organisasi PDRM. Antaranya adalah perancangan komunikasi, pelaksanaan komunikasi, penilaian komunikasi, dan terakhir sekali, memperluaskan lagi sistem komunikasi. Untuk yang pertama, perancangan komunikasi. Perancangan komunikasi ini yang utamanya biasanya terlibat dalam pelan pembangunan sesebuah organisasi yang utama ataupun objektif yang ingin dicapai. Seperti organisasi PDRM sudah pasti mempunyai perancangan objektif yang ingin dicapai. Dalam masa yang sama, memperbaiki yang telah ada demi mencapai satu tujuan utama pada masa hadapan. Perancangan komunikasi ini juga boleh dikatakan bersifat orientasi ataupun disebut sikap pandang hadapan. Menjadi satu tujuan utama bagi sebuah organisasi yang besar dan mempunyai tanggungjawab yang harus dipikul demi masa depan negara dan masyarakat. Untuk yang kedua, pelaksanaan komunikasi, iaitu apabila sudah mempunyai perancangan komunikasi, haruslah dilaksanakan komunikasi yang telah dirancang. Pelaksanaan ini penting bagi memastikan tujuan dan matlamat seiring dengan perancangan komunikasi. Di sini melibatkan pelaksanaan komunikasi strategik, komunikasi yang boleh dirancang dengan teliti di mana ia melibatkan satu tujuan dan masa-masa tertentu untuk dicapai. Untuk yang ketiga, penilaian komunikasi, di mana akan dilaksanakan selepas perancangan dan pelaksanaan. Komunikasi ini berjaya dan dijalankan mengikut apa yang telah dirancang. Bagi organisasi PDRM juga ini adalah penting untuk membuat penilaian bukan sahaja dari segi rancangan objektif dan tujuan untuk yang dilaksanakan. Malah, penilaian komunikasi ini turut terlibat dalam menjalankan tugas harian. Tidak kira sama ada pegawai ataupun anggota, individu yang mempertingkatkan lagi penilaian komunikasi ini perlulah menjalankan tugas mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Untuk yang terakhir sekali, memperluaskan lagi sistem komunikasi. Apabila sebut tentang sistem komunikasi ini, sudahlah sepertinya kita tahu yang kita dapat membayangkan platform ni terdapat satu platform media sosial seperti yang telah sedia ada ni lah. Kita dah sedia maklum, aplikasi media sosial ni sangat membantu organisasi PDRM dalam membanteras jenayah. Tapi dalam masa yang sama juga ia dapat memberi kesan yang buruk lah, di mana masyarakat, ada sesetengah masyarakat yang menyalahgunakan platform ini. Tetapi pihak organisasi ini perlu mengambil dan mempertingkatkan lagi maupun memperketatkan sistem platform ini supaya penyalahgunaan sistem ini boleh dibendung. Kesimpulan, komunikasi bukan sekadar penting kepada sesebuah organisasi seperti PDRM, malah ia sangat penting dalam dasar pembangunan negara iaitu dari segi politik, ekonomi dan sosial masyarakat. Jika komunikasi tidak diaplikasi dengan betul, sudah pasti objektif pencapaian dalam sesebuah organisasi itu tidak akan berkesan. Malah organisasi komunikasi PDRM ini juga penting dari segala aspek, tidak kira di dalam organisasinya, malah ia penting kepada masyarakat di luar. Hal ini kerana organisasi PDRM dan masyarakat saling membantu berganding bahu dalam membanteras jenayah yang ada di negara kita. Sekian, terima kasih daripada saya, Nurfaisyah Adina binti Muhammad Mahir, 283871.
Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Puan Farah dari IPD Johor ke? Ya, Cik. Boleh saya bantu, Cik? Okey, saya Nova Syarina binti Muhammad Mahir. Saya student PJJ UUM. Okey. Maaf saya mengganggu Puan. Ya, Cik. Saya nak minta masa Puan sedikit lah. Boleh ke? Okey. Boleh, Cik. Mengenai apa tu, Cik? Okey, saya nak buat temu ramah mengenai projek kumpulan. Tajuk kumpulan kami tu kami pilih mengenai komunikasi, bidang komunikasi lah. Saya Okey. nak tanya beberapa soalan. Boleh saya tahu tak contoh dalam soalan yang pertama tu, apa yang Puan tahu dan faham mengenai komunikasi ni? Komunikasi. Okey. Bagi saya, komunikasi ni adalah satu proses pemindahan maklumat lah. Okay. Satu proses pemindahan maklumat ni macam dari point A ke point B. So, dari orang A ke orang B. So, bagi saya, macam penjawatan macam saya ni macam satu hubungan antara dua pihak, antara polis dan masyarakat. Macam slogan yang kita sendiri tahu, slogan PDRN, polis dan masyarakat berpisah tiada. So satu komunikasi polis dan masyarakat ni ada satu proses, selalunya proses pertukaran maklumat lah. Sebab proses pertukaran maklumat ni dia melibatkan kumpulan yang ramai tau. So dari proses maklumat tu, so pihak akan ada pihak yang berkomunikasi, pihak yang berkomunikasi ni adalah pihak yang akan menghasilkan sesuatu yang melibatkan antara dua pihak. So pemberi maklumat dan penerima maklumat. Mesti ada pemberi maklumat dan penerima maklumat. Macam kami, mungkin masyarakat akan memberi maklumat kepada kami dan kami menerima maklumat dan kami akan pergilah, akan ambil satu kes lah, contoh maklumat apa, kes jenayah. So kami akan siasat kes jenayah. So yang kedua adalah maklumat yang disampaikan. So apa yang disampaikan oleh orang A ke orang B, so orang A akan terima macam tu. So perlu ada topik yang perlu dibincangkan bersama lah, yang dikongsikan daripada orang A dengan orang B. So itu adalah salah satu komunikasi lah. Dan satu lagi, komunikasi ni dia boleh juga dikatakan menggunakan alat. So alat seperti alat komunikasi. Macam PDRA akan menggunakan alat komunikasi ni sendiri. Contohnya kalau ada orang awam call, kita akan gerakkan lah. So kita tak pakai handphone ke apa, kita ada satu alat khas dipanggil portable radio macam tu lah untuk menggerakkan orang A ni pergi ke orang B. Okay, tolong apa orang B masalah macam tu. Itulah komunikasi polis lah macam tu. Okey. Okey, untuk soalan yang kedua, apa program yang PDRM pernah buat? Antara program yang PDRM pernah buat sebenarnya program yang PDRM pernah buat banyak sebenarnya dengan masyarakat. Okey. Antaranya adalah program bersama masyarakat, program-program kita mengenal penduduk, dan ada juga program Amanita. Program Amanita ni yang dikenali sebagai yang digerakkan kepada seluruh polis wanita lah. Yang diketuai oleh inspektor yang dilantik sebagai peace ladies. Okay. So program Amanita ni ada dekat, sekejap ya Cik. Okey. Selamat pagi di kedai. Ambulance. Cik kau di sisi je? Kau di sisi? Nampak lagi tu. Cik, kau ada tadi? Yang program wanita tu je. Okay. Program ni sebenarnya diwakili oleh wanita lah, polis wanita untuk memperolehi maklumat-maklumat jenayah dengan rumah tangga. Sebab rumah tangga yang ada dekat rumah kan. So kebanyakan suri rumah tangga ni yang banyak duduk rumah dan tahu belok-belok perumahan diorang. So dekat situ kita boleh mengeratkanlah hubungan polis dengan masyarakat, antara salah satunya. Dan antara program lain adalah program Skin Ronda Sukarela bersama polis. So program ni antara program bersama penduduk setempat dengan polis. So program ni sebenarnya satu program untuk mengeratkan silaturahim dan program berinteraksi antara satu sama lain lah antara masyarakat. Sekejap Cik. Okey, boleh. Selamat pagi Abidul Kulai. Saya nak sambung ke ambulans. Sekejap Cik.
Itu kat talian Dah. 9, 6, 7. Okey, Cik. So, soalan seterusnya, Cik. Okey, untuk soalan yang ketiga pula, apa maksud di sebalik cogan kata polis dan rakyat berpisah tiada? Okay, macam yang saya cakap tadi, dah tiada. So, slogan tu memang kita sering memang dengar-dengar lah. Slogan tu selalu diwar-warkan kan. Slogan ni sebenarnya slogan yang bermaksud antara masyarakat dengan polis sebenarnya tak ada lapisan yang menjauh. Polis membantu masyarakat dan mereka perlu memberi peranan yang penting untuk turut membantu membendung jenayah lah. Okey. Okay. Sebenarnya sekejap Cik. Okey. Selamat pagi Abdul Kulai. Saya sambung balik. Okay, mula tak angkat Cik. Kalau saya call kita kulai boleh? Hello? Cik, boleh tak angkat? Kalau saya transfer call kita kulai boleh? Okay, sekejap ya. Okay, boleh kulai? Cik? Sekejap Cik. Maaf Cik. Okey. Okey, tak apa. Kat mana tadi kita Cik? Okey, tu polis dan rakyat berpisah tiada. Oh, polis rakyat bisa. Sebenarnya polis rakyat bisa ni tadi ada satu slogan yang polis gunakan lah. Sebenarnya polis rakyat bisa tadi ni, diorang polis dengan masyarakat ni tak ada gap antara satu sama lain. Sebab kita pun tahu polis sentiasa akan ada bersama rakyat. Okey. Dan masyarakat pun perlu tahu, masyarakat perlu sedar bahawa mereka juga berperanan penting untuk sama-sama membantu membendung jenayah. Okey. Okey, boleh saya teruskan lagi? Okey, boleh teruskan. Okey, untuk soalan yang terakhir lah. Pandangan Puan jika ada penambahbaikan mengenai komunikasi di dalam PDRM. Kalau penambahbaikan komunikasi dan berjalan, sebenarnya sistem yang kita guna sekarang ni pun dah okey. Cuma sistem kita selalu down ke apa semua. Sebab sekarang polis ada sistem dia sendiri, sistem IPRS. So sistem tu yang sekarang kita gunakan. So untuk komunikasi pula dengan komunikasi antara polis dengan polis tu mungkin kalau saya cerita pun macam ni jugalah. Tapi kalau komunikasi polis dengan masyarakat tu sekarang ni untuk masa sekarang ni COVID, so polis dah kurangkan sedikit diorang punya diorang lagi berkomunikasi tapi tak boleh nak buat satu program-program untuk mengeratkan silaturahim. Itu belum lagi. Tapi sekarang ni kalau untuk polis berkomunikasi dengan rakyat, rakyat boleh menelefon secara direct untuk diorang punya terdekat-terdekat. And then satu lagi, sekarang ni polis akan kalau ada apa-apa diorang sekarang kan zaman moden kan. So hanya diorang akan kalau apa-apa info terkini ke apa semua akan update
dekat media sosial seperti Facebook, berita semua. So dekat situ komunikasi dengan rakyat, rakyat akan rakyat sekarang akan dapat tahulah secara direct. So, kalau dulu kita kena hantar risalah semua. Sekarang ni antara komunikasi ni mungkin dalam masa yang akan datang mungkin akan tambah baikkan lagi lah. Macam tu. Oh, okey. Okey, itu saja daripada saya. Okey, maaf sorry mengganggu ya Puan dalam tugas ni. Tak apa, sebab itulah. Okey, terima kasih ya Puan. Sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.